Untuk pengenalan, perubahan dalam organisasi seperti pemindahan tempat kerja, penempatan semula, dan pertukaran pemilikan syarikat merupakan fenomena yang sering berlaku. Perubahan ini berlaku atas faktor luaran seperti tekanan ekonomi dan persaingan industri, maupun faktor dalaman seperti penyusunan sebuah organisasi. Seterusnya, menurut Sivanathan tahun 2019, pemindahan dan penempatan semula pekerja adalah sebahagian daripada hak prerogatif majikan, tetapi ia mestilah dilaksanakan selaras dengan prinsip keadilan dan kebajikan pekerja. Samping itu, Prof. Datuk Dr. Nik Ahmad Kamal Nik Mahmud, seorang pakar undang-undang pekerjaan di Malaysia, turut menyatakan bahwa walaupun undang-undang memberi ruang kepada majikan untuk memberi keputusan strategik seperti pemindahan atau penempatan semula, proses itu dilakukan secara telus dan dengan niat yang baik, tanpa sebarang unsur penindasan atau diskriminasi terhadap pekerja. Seterusnya, kajian kes SFI, di mana SFI telah melaksanakan penstrukturan semula akibat masalah kewangan yang menyebabkan ramai pekerja diberhentikan sementara dan ditawarkan penempatan semula ke lokasi atau jawatan yang baru. Namun, proses ini menimbulkan kontroversi apabila pekerja mendakwa tidak diberikan maklumat mencukupi, dipindah jauh tanpa sokongan logistik, dan terpaksa menerima tawaran secara terpaksa. Kes ini menjadi contoh penting dalam wacana pengurusan sumber manusia apabila penempatan semula dilihat tidak dilaksanakan secara bona fide. Ia turut dibincangkan dalam artikel Recruitment in Malaysia Employee Right sebagai peringatan tentang perlunya proses yang adil, telus dan beretika dalam menjaga hak pekerjaan. Seterusnya kita masuk di dalam pemindahan pekerja. Pemindahan pekerja ini dia merupakan satu isu yang sangat penting di dalam sumber manusia. Dalam konteks Undang-Undang Pekerjaan Malaysia, pemindahan pekerja merujuk kepada tindakan majikan memindahkan seseorang pekerja dari satu lokasi ke satu lokasi ataupun jabatan atau cawangan ke lokasi atau bahagian lain dalam organisasi yang sama. Proses ini boleh dilakukan atas pelbagai faktor dan memerlukan pertimbangan undang-undang semua pihak lah. Pemindahan pekerja ini dia dianggap sebagai sebahagian daripada hak prerogatif. Ini bermakna majikan dia mempunyai hak tersirat untuk memindahkan pekerja tanpa perlu peruntukan kontrak secara khusus ataupun dia dilakukan secara tindakan bona fide, niat baik, dan tidak melanggar apa-apa syarat kontrak pekerjaan. Mahkamah biasanya tidak akan campur tangan kecuali pemindahan tersebut dilakukan dengan niat jahat untuk menganiaya atau menyebabkan perubahan dalam syarat perkhidmatan pekerja. Dalam pemindahan pekerja terdapat 5 syarat penting yang telah ditetapkan oleh mahkamah, yang mana ianya adalah sah dan juga adil. Yang pertama adalah tiada larangan dalam kontrak pekerjaan. Yang kedua, pemindahan dilakukan demi kepentingan syarikat. Yang ketiga, tidak mempunyai motif tersembunyi yang buruk. Dan yang keempat, tidak bertujuan untuk menganiaya atau menghukum pekerja. Dan syarat yang kelima adalah tidak mengubah syarat perkhidmatan secara negatif. Sekiranya pekerja merasakan bahwa pemindahan tersebut adalah tidak adil atau bertujuan menghukum, mereka boleh membuat aduan ke Mahkamah Perusahaan atas dakwaan konstruktif dismissal, yang mana pemberhentian secara tidak langsung. Sebagai contoh, terdapat rujukan kepada kes-kes di Mahkamah Perusahaan Malaysia yang menunjukkan bahwa tindakan pemindahan tanpa asas munasabah boleh dianggap sebagai tekanan kerja yang melampau, sekaligus membawa kepada pemberhentian secara konstruktif. Seterusnya, saya akan membentangkan tentang isu berkaitan penempatan semula pekerja di Malaysia. Penempatan semula bermaksud pemindahan pekerja dari satu lokasi atau fungsi ke lokasi atau fungsi lain dalam organisasi yang sama-sama ada secara sementara atau kekal. Ia merupakan hak prerogatif majikan selagi ia tidak melanggar kontrak pekerjaan atau dilakukan secara tidak adil. Di Malaysia, penempatan semula sering berlaku akibat tekanan ekonomi, penstrukturan semula organisasi atau kesan pasca pandemik COVID-19. Namun begitu, tindakan ini boleh menimbulkan dakwaan konstruktif dismissal
terutamanya jika pemindahan dibuat secara tidak munasabah seperti memindahkan pekerja ke lokasi jauh tanpa perbincangan atau bantuan logistik. Mahkamah Malaysia telah menegaskan bahawa penempatan semula mesti dilakukan secara jujur ataupun bona fide, tidak menyusahkan pekerja dan tidak melanggar kontrak teras pekerjaan. Sebagai kajian kes, kita lihat kes Sabah Forest Industry SFI pada tahun 2017 di mana pekerja dipindahkan akibat masalah kewangan dan penstrukturan. Namun ramai mendakwa mereka tidak dimaklumkan secukupnya dan mengalami kesan sosioekonomi yang serius. Dalam artikel Retrenchment in Malaysian Employee Right, turut telah menekankan perlunya proses ini dilakukan secara terus dan beretika. Perubahan pemilikan berlaku apabila sebuah syarikat dijual, digabungkan atau diambil alih oleh entiti lain. Dalam konteks pekerjaan, ini bermaksud perubahan pada pihak majikan, tetapi pekerja masih mengekalkan jawatan asal mereka, melainkan kontrak tersebut ditamatkan secara sah. Di bawah Akta Kerja 1955, Seksyen 12(3) menyatakan bahawa perubahan pemilikan dianggap sebagai perubahan syarat pekerja, jadi pekerja mesti dimaklumkan. Seksyen 17 pula menetapkan bahawa kontrak kerja tidak terbatal hanya berlaku perubahan pada pihak majikan. Majikan baharu wajib bertanggungjawab mengekalkan semua syarat dalam kontrak asal. Ini termasuk gaji, waktu kerja, cuti dan faedah lain. Jika ada perubahan, ia mesti dirunding dan dipersetujui bersama pekerja. Jika pekerja tidak ditawarkan jawatan oleh majikan baharu, mereka boleh menuntut pampasan atau bayaran ganti notis seperti dalam kes pemberhentian biasa. Hak ini penting untuk mengelakkan ketidakadilan dalam proses perubahan pemilikan. Seperti dalam kes Ganeshan v. Melayan Banking Berhad, di mana mahkamah memutuskan bahawa perubahan pemilikan tidak boleh dijadikan alasan untuk membuang pekerja tanpa sebab munasabah. Ini mengukuhkan lagi hak pekerja untuk terus bekerja dalam keadaan stabil. Satu lagi kes iaitu Anwar Abdul Rahim, Global Tech Sendirian Berhad, di mana pekerja tidak diserap oleh majikan baharu, lalu menuntut pampasan, di mana di sini mahkamah berpihak kepada pekerja kerana tiada justifikasi untuk menolak penyerapan. Secara amnya, amalan terbaik semasa perubahan pemilikan ialah memastikan komunikasi secara terbuka antara majikan dan pekerja, serta mengadakan rundingan jika perlu. Ini dapat mengurangkan konflik dan mengekalkan keharmonian industri tersebut. Jadi bagi kesimpulan, isu pemindahan pekerja, penempatan semula dan juga perubahan pemilikan adalah perkara yang sangat penting dalam undang-undang pekerjaan yang melibatkan hak dan juga kebajikan seseorang pekerja. Walaupun majikan mempunyai hak prerogatif, keputusan mesti dibuat secara adil, telus dan beretika serta selaras dengan undang-undang. Pemindahan dan juga penempatan semula juga mesti dilakukan dengan niat baik tanpa ada apa-apa jenis diskriminasi dan tidak melanggar syarat kontrak kerja. Dalam kes perubahan pemilikan pula, pekerja berhak mengekalkan kontrak sedia ada dan majikan baharu wajib menunaikan tanggungjawab sebelumnya. Prinsip keadilan, rundingan bersama dan juga komunikasi yang sangat jelas adalah sangat penting untuk menjaga kestabilan hubungan industri. Jadi, majikan dan pekerja haruslah bekerjasama bagi memastikan sebarang perubahan organisasi memberi manfaat bersama dan juga menjamin keadilan sosial. Sekian, terima kasih.